Selamat sore ibu-ibu sekalian. Kita bersyukur sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Semoga sebagaimana Tuhan sudah setia, kita juga terus setia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah pertemuan persekutuan Komisi Wanita yang pertama di tahun 2023 ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di tahun 2022. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam berbagai pergumulan kami masing-masing. Terutama untuk kesehatan kami semua, Tuhan, terima kasih. Dan biarlah di dalam memasuki tahun yang baru ini kami belajar untuk semakin mengenal Tuhan. Dan terutama kami ingin belajar untuk memiliki iman seperti Abraham. Tuhan memberkati firman Tuhan, persekutuan kami, puji-pujian pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Dengan iman kita mengatasi segala sesuatu. Ya, mari kita dengarkan lagunya. Ya, demikian ayai pujian ini biarlah semakin mendorong kita untuk terus beriman kepada Tuhan. Ya, dengan iman kuhadapi semua. Dengan iman kita mengandalkan Tuhan. Dengan iman kita justru hidup secara kuat.
借着信心，我们能够活得更坚固、更坚强。 Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 10. 我们一起来打开圣经希伯来书第11章第8到第10节。 Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat 10. 就是希伯来书第11章从第8节开始。 Saya akan membacakan satu kali untuk dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文来注意一下。 Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. 我们来注意，从第8节开始，亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候，却不知道往哪里去。第9章，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。 Ya. Firman Tuhan yang kita baca adalah tentang iman. 我们所读的这几节经文是关于信心。 Di Ibrani pasal 11 ini banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman. 在希伯来书第11章里，这里记载了很多有信心的圣经人物。 Nah, khusus di ayat 8 sampai 10 yang kita baca itu adalah tentang Abraham. 就是我们刚读的第8节到第10节是关于亚伯拉罕。 Ya. Ibu-ibu tentu masih ingat ya, Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman. 姐妹们，我们应该晓得听过亚伯拉罕是信心之父。 Kenapa dia disebut bapak orang beriman? 为什么他可以被称为信心之父呢？ Ya, nah ini yang akan kita pelajari. 今天我们就要学习这一点。 Karena kita juga ingin beriman seperti Abraham. 当然，我们也愿意学习像亚伯拉罕这样。 Kita juga ingin tahu apakah selama di tahun-tahun yang sudah kita lalui, kita hidup beriman seperti Abraham atau tidak. 我们自己要晓得，我们以往的生活是不是好像亚伯拉罕这样有信心？ Jadi Abraham ini menjadi contoh tokoh yang beriman. 所以这位亚伯拉罕就成为我们信心的榜样。 Contoh seorang tokoh yang luar biasa di dalam mengandalkan Tuhan. 这个例子是非常棒的，因为他怎么样以信心来仰赖神。 Kalau ibu-ibu membaca di kitab Kejadian, 假如姐妹们我们有读创世纪的话， khususnya tentang cerita tentang Abraham, 特别关于亚伯拉罕的记载， maka ibu-ibu pasti tahu ya bagaimana tokoh ini hidup di dalam bersama dengan Tuhan. 我们一定晓得亚伯拉罕怎么样与神一起的生活。 Ya, dia adalah seorang yang sangat kaya raya. 他是当时当地非常富有的一个人， Dia seorang yang sudah berusia tinggi 他也是进入老迈的年岁了。 dan dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. 特别是他是对神非常信心坚固的人。 Nah, dari mana kita tahu bahwa Abraham itu beriman kepada Tuhan? 我们从哪里可以晓得亚伯拉罕对神有这么大的信心呢？ Ya, karena kita juga ingin ya memasuki tahun 2023 ini kita hidup secara beriman seperti Abraham. 我们希望进入这个2023年，我们可以学习以亚伯拉罕为榜样的信心。 Ya. Yang pertama yang Abraham miliki sebagai seorang beriman adalah dia taat kepada Tuhan. 第一点就是亚伯拉罕顺服神， Abraham itu taat kepada perintah Tuhan. 亚伯拉罕顺服神的命令。
Perintah apa? 什么命令呢？ Yaitu ketika Abraham diminta untuk meninggalkan kampung halamannya ke suatu tempat yang bahkan dia tidak tahu. 就是他回应了神给他的命令，就是从他宿舍的居住地方出去，往他不晓得的地方去。 Ini tidak mudah, ibu-ibu. 姐妹们，这是非常不容易的。 Kebanyakan kita kalau mau pergi ke suatu tempat, biasanya kita sudah tahu harus kemana. 通常我们要到哪里去，我们一定有目标了。 Kemudian kita merencanakan mau bawa apa, mau pakai apa, dan mau bagaimana. 我们会预备好我们要带什么，携带什么，我们要跟谁去。 Gak mungkin kita akan ikut dengan seseorang yang mengajak kita, yuk ikut kita pergi ke tempat yang kita nggak tahu. 当然不可能的，我们回应一个人的邀请，让我们去，但是不晓得要往哪里去。 Demikian juga ibu-ibu ya, kalau saya ajak, yuk ikut saya ke suatu tempat yang saya tidak tahu. 同样的，假如我今天邀请姐妹们跟我吧，我去一个我们不晓得的地方， Iya, kita pasti tidak mau lah ya ke suatu tempat yang nggak tahu mau kemana gitu. 当然我们没有一个人愿意到一个我们不晓得的地方去。 Iya, biasanya apalagi di tengah-tengah kondisi masih liburan ya sekarang ini, 特别在这个假期的时期， kalau kita diajak pergi, kita pasti tanya mau kemana. 假如有人邀请我们的话，我们一定问往哪里去，要到哪里去。 Nah, kalau orang Siantar pasti mau kemana? Ke Prapat gitu ya kira-kira. 假如我们居住在仙岛的话，通常我们会到Prapat去。 Ya, ketika diajak ke Prapat atau mau pergi ke Prapat, kita sudah membayangkan Prapat itu ada danau yang besar. 当然要去这个Prapat，我们有一个湖，很漂亮的湖。 Kita sudah membayangkan nanti tinggal di mana, sewa hotel apa, dan nanti mau melakukan apa. 我们当然有一个概念，我们到那边要住什么旅馆，然后我们有什么活动。 Tapi coba bayangkan kalau kita mau pergi ke satu tempat yang kita belum tahu mau tempat apa. 我们可以想象，假如今天有人邀请我们到一个我们不晓得的地方去， Jadi kita tidak bisa membayangkan mau apa. 我们不能够想象到底我要在那边要干什么。 Ya, demikianlah Abraham, 所以 ibu-ibu. 姐妹们，亚伯拉罕就这样的心态， Tuhan menyuruh dia pergilah, 神只是告诉他去吧， tinggalkan kampungmu. 离开你的家乡。 Mungkin dia ada tanya, Tuhan kemana? 也许他有问神啊，你要我往哪里去？ Tapi Tuhan gak kasih tahu. 但是神没有告诉他固定的地方， Nanti akan saya kasih tahu. 神只告诉他以后我会告诉你。 Nah, sebenarnya Abraham boleh saja, waduh, kalau belum tahu saya nggak jadilah, Tuhan nggak mau ikut. 其实亚伯兰可以这样的回答：假如神你没有给我一个地方，正确的地方，我不要去。 Tetapi Abraham ikut. 但是我们晓得亚伯拉罕就这样的顺服神的命令， Abraham pergi. 亚伯拉罕就启程了。 Ya, Abraham itu dari Ur-Kasdim ya, ibu-ibu. 亚伯拉罕是从这个乌卡 Ur-Kasdim. 的 Ya. 地方， Kemudian dari Ur-Kasdim dia ke Haran. 他到亚兰那里去， Kemudian dari Haran baru ke Kanaan. 从亚兰地他到迦南地， Jadi perjalanan yang sangat jauh, ibu-ibu. 这是非常的长的这个旅途。 Tidak bisa naik pesawat, 当时没有飞机， tidak ada mobil, 也没有汽车， tidak ada kereta. 也没有这个机车， Paling banter ya naik unta. 最容易的当时的就是骑骆驼， Iya. Kalau ada naik keledai. 可能是驴。 Kalau tidak ada berarti jalan kaki. 假如没有的话，我们就只好走路了。 Saya ada hitung-hitung ya. Itu kalau perjalanan itu dibuat lurus dari Ur-Kasdim ke Kanaan, itu kira-kira ada 900 km. 假如我们计算的话，把它拉直线的话，从他的家乡到这个亚兰地有900公里， Ya, ini kira-kira ya, mungkin bisa salah. 这只是估计而已，可能不是正确的。 Ya, jadi dari Ur-Kasdim ke langsung Kanaan itu kira-kira lurus begitu itu 900 km.
从他的家乡到迦南地这个直线的话，大概是900公里。 Tapi kan tidak mungkin karena 900 km itu adalah padang pasir. 当然这是不可能只有900公里，因为这要走过沙漠， Jadi mereka harus memutar dari atas ke bawah. 所以他们要从一个山转向另一个山。 Jadi dari Ur Kasdim ke Haran dulu tinggal di situ. 所以他就从他的家乡先到这个亚兰地。 Ya, kalau tinggal di satu tempat itu tidak bisa hanya sekedar 3 hari, ibu-ibu. 姐妹们，他们暂时在那边居住，不是说2-3天的时间而已。 Kalau kita mau ke Jakarta, kita bisa naik pesawat ke Jakarta, nginep 2 malam, kemudian pulang hari ketiga. 现在我们非常容易，假如要到雅加达的话，我们只是坐飞机，然后住了2个晚上，就马上可以回来了。 Ya, ini tidak bisa. Ini kalau sudah sampai ke satu tempat bisa tinggal di sana bertahun-tahun. 当时不是这样的，你到了那个亚兰地，你要在那里居住一段时间。 Dan bayangkan perjalanan sangat jauh dengan jalan kaki. 我们可以想象，用这个走路的路途是多遥远。 Abraham taat. 但是亚伯拉罕顺服， Dan Abraham waktu dia pergi usianya itu 75 tahun. 当他离开他的家乡的时候，亚伯拉罕的岁数是75岁了。 Ya, kita boleh bayangkan ya ibu-ibu ya, usia 75 itu seperti apa. 当然，姐妹们，假如我们有这样的岁数的话，我们晓得我们的身体状况是怎么样， Itu tempat tidur seperti apa. 然后我们居住的地方是怎么样。 Nanti pakai kemah ya, bukan pakai hotel, ibu-ibu. 当然，当时亚伯拉罕的居住地方就是帐篷， Karena dia dianggap sebagai orang, kalau tadi di ayat 9 ya, di ayat 9 dia dikatakan tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. 这里我们从第9节我们可以看到，他在异地居住帐篷，与以撒、雅各一样， Iya, tinggal di kemah, ibu-ibu, 住在帐篷里， bukan rumah bata. 不是这个我们现在居住的这个水泥房， Ya, papan pun bukan. 也不是这个木材的屋子。 Dan bisa jadi pindah-pindah 可以说，当时他们是随处的搬迁， karena tempat mereka membangun kemah itu mungkin bukan milik mereka. 可能他们搭帐篷居住的地方不是属于他们的， Dan Abraham taat. 但是亚伯拉罕顺服到底。 Bagaimana dengan kita ibu-ibu? 姐妹们，我们今天怎么样呢？ Apakah kita dengan gambaran yang saya tadi berikan tentang Abraham, apakah kita bisa taat seperti Abraham? 刚才我们所说的这一些亚伯拉罕的画面，我们曾否想过我会有这样的信心吗？ Iya. Yang kedua, 第二点， ibu-ibu setia. 忠心。 Ya. Ketika Tuhan meminta Abraham untuk pergi meninggalkan kampungnya, 当神要亚伯拉罕离开他的家乡的时候， Tuhan memang menjanjikan akan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. 神是的允许亚伯拉罕要给他迦南地。 Tetapi kita tahu ya, selama Abraham hidup, Abraham tidak memiliki tanah Kanaan. 我们晓得亚伯拉罕的一生一世，他从来没有领受过这个迦南地， Dia hanya numpang lewat dan numpang bikin kemah tinggal di situ. 他只是允许过去那边，然后允许在那边搭帐篷而已。 Dan dia pasti tahu di tanah Kanaan itu banyak sekali penduduk asli. 他也晓得在迦南地很多的原地居民， Dan penduduk-penduduk itu juga adalah kota-kota yang berkubu-kubu, yang ada bentengnya dan ada prajuritnya. 当然他们到的那个地方也是属于其他地方的居住的民，那边有古堡，也有很多的军队。 Nah, ketika Tuhan menjanjikan bahwa dialah yang akan memiliki tanah Kanaan ini, bagaimana dia bisa percaya itu? 当神允许他这个迦南地以后就是属于你的，他以什么信心来可以信靠神呢？ Dia setia. 但是他就是这样忠心的相信， Walaupun seumur hidupnya dia tidak pernah memiliki Kanaan. 纵然在他整个人生里，
到他死，他都还没有拥有这个迦南地。 Tuhan hanya memberikan janji tapi tidak pernah membuat itu menjadi kenyataan. 神给了他应许，但是没有让他完全的得到。 Dan Abraham hanya bisa melihat saja. 亚伯拉罕只可以看见而已， Tapi Abraham setia. 但是亚伯拉罕真的是很顺服、 Di dalam 忠心。 Di dalam iman Abraham tetap setia walaupun dia tidak memiliki janji, tidak memiliki kenyataan dari janji-janji itu dilakukan oleh Tuhan selama dia masih hidup. 在亚伯拉罕的整个人生里面，纵然他没有得到神的允许的回应，但是他还是以信心来仰望等候。 Karena Tuhan menggenapkan janji kepada keturunan Abraham itu masih lama lagi. 因为神应验了对亚伯拉罕的允许，是在他的以后子孙，是很遥远以后的事情。 Bagaimana dengan kita ibu-ibu ketika kita dikasih janji tapi tidak pernah mendapatkan kenyataan janji itu? 姐妹们，假如我们得到了神的允许，但是到现在还没有得到神的应验的话，那我们该怎么办呢？ Apa janji Tuhan untuk kita hari ini? 神今天给我们的允许是什么？ Yaitu pengharapan untuk hidup kekal. 就是有永生的盼望。 Tetapi apa yang kita alami saat ini? 但是现在我经历了什么呢？ Sebagai ibu-ibu yang lansia, 成为有年纪甚至老迈的姐妹们， kita mungkin saat ini mengalami tubuh sakit, 现在我们经历的可能是身体上的有疾病了， badan mudah masuk angin, 我们的身体很容易感冒， tidak punya kegiatan, 没有什么活动了， badan-badan suka sakit, ngilu, 身体常常会疼痛、酸痛， bahkan beberapa di antara kita saat ini mau jalan pun agak susah. 甚至我们当中有几位姐妹们要走路、行路也非常的困难了。 Nah, sampai hari ini kita belum tahu janji Tuhan itu bagaimana. 直到今天，我们不晓得神你对我的允许该 Tetapi 怎么办呢？ Tetapi firman Tuhan tetap merupakan sebuah janji buat kita. 但是神的话语对我们来说是一个允许。 Apakah kita bisa setia seperti Abraham? 我们能否像亚伯拉罕这样的信心呢？ Setia sampai kita mati seperti Abraham. 好像亚伯拉罕这样忠心至死。 Ya, apalagi ketika Tuhan menjanjikan seorang anak buat Abraham. 特别是神允许了亚伯拉罕会得一个孩子， Walaupun Abraham tahu dia sudah tua, istrinya juga sudah tua. 纵然亚伯拉罕自己晓得他已经年纪老迈，他的妻子也是已经年纪老迈了。 Ya. Waktu dia berusia 75 ke atas itu Tuhan menjanjikan seorang anak bagi dia. 在他75岁的岁数了，神允许他将他赐给他一个孩子， Dan dia belum memiliki anak itu. 当时他还是一个孩子都没有。 Ya, kita tahu ya Abraham memiliki anak waktu usia 100 tahun. 我们晓得，当他100岁的时候，他才得到一个儿子。 Ya, mungkin Abraham bisa bertanya-tanya ya, Tuhan engkau itu ingkar janji, pembohong atau bagaimana gitu. 也许亚伯拉罕曾否怀疑过神，你是骗我的，还是敷衍我而已？ Tapi di dalam Alkitab kita membaca bagaimana Abraham tetap setia kepada janji-janji Tuhan. 但是在圣经里面，我们可以看到亚伯拉罕对于神的允许是深信不疑的，忠心到底。 Tetap setia walaupun kondisi kesehatan kita terus menurun. 纵然我们的健康状况不断的下降，但是我们对神的信心是不可以下降的。 Tetap setia kepada Tuhan walaupun belum melihat apa-apa. 我们对神的忠心要持续下去，纵然我们到现在没看到神给我们什么。 Apalagi kebanyakan ibu-ibu mengalami kesendirian. 特别是姐妹们常常会觉得自己孤独一个人， Tidak mudah untuk setia. 当然不容易的要求我们要我们忠心。 Mari kita tetap setia seperti Abraham. 让我们学习亚伯拉罕忠心到底。 Yang terakhir adalah Abraham sabar. 最后一点就是亚伯拉罕这样的忍耐。 Abraham sabar menunggu janji tentang seorang anak yang Tuhan akan berikan kepada Sarah.
就是他对神允许他，就是接着撒拉，他会有一个孩子，等的这么长的漫长的日子。 Secara waktu Abraham sebenarnya bisa saja sudah putus asa dan kecewa. 假如我们看这个长的时间，亚伯拉罕应该已经是失望了。 Iya. Kalau kita hitung dari 75 tahun sampai umur 100, berarti Abraham menunggu 25 tahun. 假如神开始允许亚伯拉罕75岁，直到他有一个儿子是100岁，他总共等待了25年的时间。 Menunggu 25 tahun itu nggak gampang, ibu-ibu. 要等待25年才得到阴影的话，是非常漫长的日子。 Menunggu anak-anak kita kapan mereka pulang dari luar kota, tempat mereka kerja, supaya datang membesuk kita, itu juga nggak gampang. 我们等候我们的孩子从外地工作回来看望我们，会是一个漫长的时间，也不容易的。 Apakah bisa sabar kita? 我们能够这样的忍耐吗？ Abraham sabar menunggu itu. 但是亚伯拉罕忍耐的等候。 Walaupun ada satu peristiwa di mana Abraham melakukan kesalahan, 纵然在这当中，亚伯拉罕做了一件错事。 yaitu ketika dia berusia 86 tahun. 当他86岁的时候， Ya mungkin itu adalah 85 tahun ya. 可能是85岁的时候， Yaitu ketika dia mendapatkan anak dari seorang hambanya. 就是他从他的子女当中，得到了一个儿子。 Ya, masih ingat ya ibu-ibu yang diberi nama hambanya itu adalah Hagar. 就是从夏家他的女仆人那里， Namanya anaknya itu adalah Ismail. 他夏家为他生了一个儿子叫以斯玛利。 Tetapi Tuhan mengatakan bukan ini yang akan menjadi ahli waris Abraham. 但是神告诉亚伯拉罕，这个孩子不是我应允的孩子，要继承你的产业，不是他。 Ya, jadi Abraham dan Sarah itu melakukan kesalahan dengan berinisiatif seolah-olah mau membantu Tuhan untuk memenuhi janjinya Tuhan. 当时亚伯拉罕与撒拉做了一个行为，就是觉得他可以帮助神来完成神的应许。 Jadi Tuhan bilang bukan Ismail. 但是神告诉他说，不是以色玛利， Karena anak itu harus lahir dari Sarah, istri Abraham. 因为神应许的孩子是从撒拉而生的。 Jadi Abraham masih kemudian sejak kejadian itu masih harus menunggu kira-kira 15 tahun. 从以斯玛利出生以后，他要等候他自己的孩子，要等到15年以后。 Setelah dia melakukan kesalahan itu. 就是当他犯了这个错误以后，要等15年。 Abraham belajar dari kesalahan dan Abraham belajar sabar. 从这个错误当中，亚伯拉罕学习要忍耐。 Ibu-ibu, di dalam cerita Abraham kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang layak dipercaya. 从亚伯拉罕的这个故事当中，我们可以看到神是配得我们信仰的。 Walaupun bisa terasa kok lama sekali Tuhan memenuhi janjinya. 纵然我们可以想象，神你为什么这么久才回应验你的允许呢？ Ingat, kita tetap harus beriman. 记得我们永远都要有这个信心。 Allah yang kita percaya dalam nama Yesus tidak pernah berbohong. 我们所信靠的主耶稣基督从来没有欺骗过我们。 Dia adalah Allah yang patut menerima iman kita. 他是一个让我们可以交托信心的一位神。 Mari kita seperti Abraham memiliki iman Abraham. 我们学习亚伯拉罕，拥有像亚伯拉罕这样的信心。 Nah, di dalam iman itu, mari kita taat, kita setia, dan sabar. 在这样的信心当中，我们学习怎么样能够忍耐、顺服、仰赖。 Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. 神从来没有应验他的允许， Dan Tuhan tidak pernah lalai atau lupa. 神也从来没有忘记或者忽略了他的允许。 Suatu hari dia pasti akan menepati apapun janjinya kepada umat yang percaya. 有一天，他一定应验他对他的子女们的允许。 Mari di tahun 2023 ini kita tetap beriman kepada Tuhan seperti Abraham.
让我们在迈进2023年开始，我们学习亚伯拉罕的信心。 Dan mari kita percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya walau mungkin tidak terjadi di tahun 2023. 我们也要有信心，我们也要忍耐，等候神允许我们的。纵然可能2023年神还没有应验我们， Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. 因为神是权柄的神， Kita yang harus bersabar. 我们只有忍耐。 Kita percaya Tuhan punya rencana. 我们要相信神的意念， Dan rencana Tuhan pasti indah. 神的意念，神的旨意一定是美好的。 Mari kita berdoa. 姐妹们，我们做一个结束祷告。 Bapa Surgawi, ajarkanlah kami untuk seperti Abraham. 主啊，求你帮助我们学习亚伯拉罕。 Tetap beriman apapun yang terjadi. 纵然发生了什么事，我们还是有信心。 Tetap beriman walaupun sulit untuk beriman. 纵然很难有这个信心，但是我们还是要有这个信心。 Karena kami sadar dunia ini senantiasa bisa membelokkan iman kami. 我们晓得这世界常常会把我们的信心扭曲了。 Ajar kami untuk percaya sebagaimana Abraham percaya kepada Engkau Tuhan. 教导我们学习亚伯拉罕，他怎么样的以信心来仰赖你。 Walaupun Abraham tidak pernah mengalami semua janji Tuhan, khususnya mengenai tanah Kanaan. 纵然在他有生之年，他还没有得到神应许他的迦南地的应验， Tetapi kami boleh melihat bagaimana Alkitab mencatat keturunan Abraham akhirnya memiliki tanah Kanaan. 但是我们可以从圣经里的记载当中，我们看到亚伯拉罕的后裔以后怎么样可以得到这个迦南地， Dan itu sesuai dengan janji Tuhan. 这就是神的应验。 Dan hari ini pun sebenarnya ketika kami percaya Yesus, itu semua adalah karena janji Tuhan. 今天我们可以信靠你，这一切都是神你对我们的应许。 Karena Yesus anak Allah lahir untuk kami. 因为神，你让你的儿子耶稣基督为我们的生， Dan itulah yang Engkau janjikan kepada Abraham bagi kami. 这就是你对亚伯拉罕的应许，也是为我们的应许。 Terima kasih Bapak Surgawi. 主啊，感谢你， Berkati setiap ibu-ibu, 也你祝福所有的姐妹们。 apapun yang menjadi pergumulan kondisi mereka. 纵然我们面对的这个困难是什么， Karena Engkau Tuhan mengetahui dengan persis pengalaman dan pergumulan ibu-ibu. 因为你晓得我们每个姐妹们的纠结困难， Hadir di tengah-tengah mereka, beri sukacita di tengah-tengah kondisi kesehatan yang kurang baik. 纵然我们在健康不乐观的当中，我们求神与我们同在。 Tahun 2023 tetap menjadi sebuah tahun kesempatan kami boleh menikmati hidup ini. 让我们在迈进2023年，这是一个机会，让我们可以享受这一年。 Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati kami dengan taat, setia, dan sabar. 求神祝福我们，在这个新年里，我们有顺服、有信心、有忍耐。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 这样的祈求感恩交托， Amin. 阿门。 Shalom ibu-ibu sekalian. 姐妹们平安， Tuhan memberkati. 愿神祝福我们。